Adakah benar FM tak akan tunduk kepada FIFA? Dan FM juga yakin bahawa mereka mempunyai cukup bukti kukuh untuk ditujukan menentang FIFA di CAS dan pastikan FIFA tertunduk memohon maaf atas khilaf mereka. Malaysia sekali lagi dihukum FIFA. 7 pemain warisan digantung. 1.8 juta ringgit denda kekal. Tetapi persoalannya, adakah hukuman ini benar-benar berasaskan undang-undang atau Malaysia sedang dijadikan kambing hitam tanpa bukti? Bagaimana mungkin dokumen rasmi kerajaan ditolak? Bukti asal tidak pernah ditunjukkan dan maruah negara kini jadi taruhan. Inilah kisah yang dunia perlu tahu. Hukuman tanpa asas, bukti yang hilang, undang-undang dijadikan senjata, dan maruah Malaysia dipertaruhkan. Bayangkan sebuah mahkamah dunia yang menjatuhkan hukuman berat tanpa bukti fizikal, tanpa dokumen asal, dan tanpa asas undang-undang yang jelas. Itulah yang berlaku kepada Malaysia apabila FIFA mengekalkan hukuman terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia dan 7 pemain warisan. Hukuman ini bukan sahaja berupa denda 1.8 juta ringgit, tetapi juga penggantungan global selama 12 bulan. Dalam bahasa mudah, Malaysia dihukum semula, walaupun tiada bukti baru dikemukakan. Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA dijadikan senjata. Namun, peruntukan ini hanya terpakai kepada kes pemalsuan dokumen dengan pengetahuan penuh. Ia bukan peruntukan umum untuk kecuaian pentadbiran. Dalam kes Malaysia, tiada seorang pun pemain terbukti memalsukan dokumen. Malah, Jabatan Pendaftaran negara telah mengesahkan bahawa semua sijil kelahiran yang digunakan adalah sah dan dikeluarkan mengikut undang-undang. Untuk kelahiran sebelum 1955, kerajaan mengeluarkan sijil hijau selepas proses verifikasi silang dengan rekod imigresen dan arkib tempatan. Itu adalah prosedur rasmi kerajaan Malaysia. Lebih mengejutkan, FIFA sendiri mengaku tidak melampirkan dokumen asal yang kononnya palsu dalam laporan tata tertib bertarikh 6 Oktober. Bagaimana satu kes pemalsuan boleh disahkan tanpa eksibit utama? Dalam mana-mana sistem keadilan, kes sebegini akan digugurkan serta-merta. Tetapi Malaysia tetap dihukum. Inilah yang menjadikan hukuman ini bukan sekadar isu bola sepak. Ia adalah simbol bagaimana undang-undang boleh disalahguna untuk menekan sebuah negara. Hukuman tanpa asas undang-undang bukan sahaja mencabar integriti FAM, tetapi juga mencalar maruah Malaysia di mata dunia. Hukuman yang dijatuhkan ke atas Malaysia bukan sekadar berat, ia juga tidak seimbang dengan kesalahan yang didakwa. Inilah saat undang-undang bertukar menjadi senjata, digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, tetapi untuk menundukkan sebuah negara. Mari kita lihat perbandingan. Pada tahun 2021, FIFA berdepan kes Byron Castillo dari Ecuador. Pemain itu didakwa menggunakan dokumen kelahiran yang mengandungi maklumat tidak sahih. Siasatan mendapati beliau sebenarnya dilahirkan di Tumaco, Colombia, bukannya di Ecuador seperti tercatat dalam sijil kelahirannya. Namun, FIFA tetap mengekalkan statusnya sebagai pemain Ecuador. Alasannya jelas, kerakyatan ditentukan oleh undang-undang domestik dan Castillo tidak pernah mewakili Colombia dalam perlawanan rasmi bandingkan dengan Malaysia. Tiada bukti pemalsuan, tiada dokumen palsu. Malah, sijil kelahiran disahkan sah oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Tetapi, hukuman tetap dijatuhkan. Denda 350,000 Swiss dan penggantungan global selama 12 bulan. Apakah mesej yang cuba dihantar FIFA? Bahawa undang-undang boleh ditafsir sesuka hati? Bahawa Malaysia boleh dijadikan kambing hitam untuk menunjukkan ketegasan mereka? Hukuman ini bukan lagi tentang bola sepak. Ia adalah intimidasi berlapikkan undang-undang. Lebih parah, FIFA masih belum menjelaskan asas undang-undang sebenar yang digunakan untuk mengekalkan hukuman ini. Dalam sistem undang-undang antarabangsa, tindakan sebegini melanggar prinsip due process. Keadilan bukan sahaja mesti dilaksanakan, ia mesti dilihat dilaksanakan. Bila undang-undang disalahguna, ia bukan lagi pelindung, ia jadi senjata. Dan Malaysia kini menjadi sasaran. Diam dalam menghadapi ketidakadilan bukanlah pilihan. Bila undang-undang disalahguna, bila maruah negara dipijak,
Setiap detik kita berdiam diri hanya menguatkan persepsi bahawa Malaysia bersalah. Tetapi hakikatnya jelas. FIM mungkin cuai, namun 7 pemain warisan itu tidak bersalah. Mereka datang dengan niat suci mahu berkhidmat untuk negara, mahu mengangkat nama Malaysia di pentas dunia. Dan kini mereka dilabel sebagai penipu tanpa bukti. Malaysia mesti bangkit. Kes ini tidak boleh dibiarkan terkubur di meja tata tertib FIFA. Jalan yang wajar adalah membawa kes ini ke Court of Arbitration for Sport. Di sana, keputusan tidak dibuat di bilik tertutup. Panel bebas menilai bukti secara terbuka dengan prinsip keadilan semula jadi sebagai asas. Sejarah membuktikan CAS sering menolak keputusan FIFA apabila prosedur dilanggar. Pada 2016, kes Atletico Madrid menunjukkan FIFA melampaui bidang kuasa dalam mengenakan sekatan perpindahan pemain bawah umur. Pada 2018, kes Paulo Guerrero membuktikan hukuman FIFA boleh dikurangkan apabila proses pelaksanaan tidak memenuhi piawaian keadilan. Jika kes sebesar itu boleh dibetulkan, Malaysia juga berhak mendapat ruang yang sama. Ini bukan sekadar soal bola sepak. Ini soal maruah negara. Kita tidak boleh biarkan dunia percaya bahawa Malaysia memalsukan dokumen tanpa bukti. Kita tidak boleh biarkan 7 pemain yang mahu berjuang untuk jalur gemilang terus dihukum atas tuduhan kosong. Malaysia mesti melawan. Dikas kebenaran boleh ditegakkan. Dan bila kebenaran ditegakkan, maruah negara akan kembali bersinar. Kes Malaysia bukan sekadar tentang bola sepak. Ia adalah kisah bagaimana undang-undang boleh disalahguna, bagaimana bukti boleh hilang, dan bagaimana sebuah negara kecil boleh dijadikan sasaran oleh sebuah badan dunia yang sepatutnya menjunjung keadilan. Dari topik hukuman tanpa asas undang-undang hingga topik Malaysia tak boleh diam, jelas bahawa hukuman ini tidak berasaskan undang-undang, tidak disokong bukti, dan tidak seimbang dengan kesalahan yang didakwa. Malaysia dihukum di bawah artikel 22 FDC, walaupun tiada bukti pemalsuan dokumen. Dokumen rasmi kerajaan ditolak, walaupun JPN telah mengesahkan kesahihannya. Bukti asal tidak pernah dikemukakan, tetapi hukuman tetap dijatuhkan. Dan apabila undang-undang dijadikan senjata, maruah negara pula yang menjadi taruhan. Inilah saatnya Malaysia tidak boleh berdiam diri. Diam bermakna setuju. Diam bermakna tunduk. Tetapi rakyat Malaysia tidak pernah tunduh bila maruah negara dicabar. Jalan keadilan mesti diteruskan di Court of Arbitration for Sport, di mana bukti dinilai secara terbuka dan prinsip keadilan semula jadi ditegakkan. Sejarah membuktikan bahawa keputusan FIFA bukanlah mutlak. KAS pernah menolak, mengurangkan dan membetulkan hukuman apabila prosedur dilanggar. Malaysia juga berhak mendapat ruang yang sama. Kes ini adalah ujian besar, bukan sahaja untuk bola sepak, tetapi untuk kedaulatan undang-undang Malaysia. Bila kebenaran ditolak, kita mesti melawan. Bila maruah dicabar, kita mesti bangkit. Malaysia tidak bersalah. Dan bila dunia cuba menutup mata, kita akan buka suara. Demi bola, demi undang-undang, demi maruah negara. Kalah, menang selamanya Harimau Malaya.